Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni sama-sama kita menuju ke jalan yang Allah Ta'ala redai, iaitulah kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah tuan-tuan, selepas itu pula kita akan dengar sedikit tazkirah yang akan disampaikan pada malam ini. Jadi tuan-tuan, pada malam ni saya tak bawa kitab segan nak bawa lama-lama kali mai tak apa, saya tak haling lah pula. Jadi tuan-tuan, malam ni insya-Allah sempena dengan ma'al hijrah. Walaupun mungkin masjid ni dah buat ceramah ma'al hijrah dah, kata ustaz ni buat ma'al hijrah lagi, tak apalah. Baik tuan-tuan, jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sekarang masih lagi berada di dalam bulan Muharram, iaitulah permulaan tahun hijrah ataupun permulaan tahun baru hijrah 1437. Jadi tuan-tuan, bila kata datangnya tahun baru, berlakulah satu episod yang mana kita ni sebenarnya semakin lama semakin hampir kepada kematian. Kita ni semakin hampir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya semakin meningkat umur kita. Kadang-kadang setengah orang seronok, tahun baru, syok, seolah-olah macam benda tu benda baru, padahal diri kita tu dah makin lama dah. Bila kata dah makin lama, maknanya semakin kita ini hampir menuju ke satu alam yang lain, iaitulah alam barzakh. Dan semakin hampir juga untuk berlaku kiamat, iaitu berlaku kehancuran seluruh alam. Jadi tuan-tuan, bila kata menyambut tahun baru hijrah ni tuan-tuan, maka perlulah kita sedar, perlulah kita bermuhasabah diri kita, tengok pada diri kita ni tuan-tuan, adakah aku ini semakin baik? Adakah tahu-tahu yang sebelum ni aku lara, aku
menjawab surat Tuhan yang tidak bertarikh. Walaupun nampak kecil tuan-tuan, tak bertarikh, tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila dia tengok surat itu, mula timbul dalam kepala dia tuan-tuan, kita ni di dalam Islam perlu ada satu tarikh yang tetap, perlu ada satu tahun yang tetap, yang rasmi. Sebab apa? Sebab tengok pada surat itu menjawab kata apa? Menjawab surat Tuhan yang tidak bertarikh. Bila kata tak bertarikh, seolah-olah macam tak ada apa, tarikh apa pun tak ada. Kemudian tuan-tuan, barulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab bermesyuarat dengan tokoh-tokoh para sahabat yang ada pada ketika itu tuan-tuan. Mereka bermesyuarat bila agak-agaknya kita nak mulakan tahun kalender Islam ni, kita nak, orang kata apa, bertemakan dengan apa. Sebab itulah tuan-tuan, ada sahabat yang berpendapat seeloknya kita mulakan tahun kalender Islam ini, iaitulah dengan, orang kata apa, Amul Fil, tahun gajah, ketika mana Abrahah menyerang Kaabah. Ada yang sahabat bagi pendapat kata elok kalender Islam itu mula pada peristiwa itu. Dan juga ada juga para sahabat yang berpendapat ataupun yang mengeluarkan pendapat menyatakan seeloknya kalender Islam ini, tahun Islam ini bermula iaitulah pada ketika wahyu pertama turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang berpendapat seeloknya kalender Islam ini bermula iaitulah pada tahun kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang berpendapat bahawa seeloknya kalender Islam itu dimulakan iaitulah bermulanya dengan peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah lama bermesyuarat, akhirnya barulah diputuskan bahawasanya iaitulah tahun permulaan kalender Islam ini bersempena dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah daripada kota Mekah hinggalah ke kota Madinah. Dan tuan-tuan, timbul pula rasa satu keraguan, dan kenapa pula tahun kalender Islam itu dimulakan dengan awal Muharram, dengan bulan Muharram? Kenapa tidak dimulakan dalam bulan Rabiul Awal ataupun di dalam bulan Safar? Sebab kalau kita tengok dalam tarikh Ibnu Hisham ni tuan-tuan, iaitulah peristiwa permulaan Nabi bertolak daripada Mekah itu, iaitulah pada akhir bulan Safar. Dan Nabi sampai di kota Madinah itu tuan-tuan, iaitulah pada bulan Rabiul Awal. Tapi pasal apa tak mula pada bulan Safar? Tahun permulaan hijrah ataupun bulan permulaan hijrah ni tuan-tuan, kita mulakan dengan bulan Safar ataupun pada bulan Rabiul Awal. Kemudian tuan-tuan, bila bermesyuarah di antara para sahabat, ada yang bagi pendapat elok kita mulakan dengan bulan Rabiul Awal. Tahun hijrah ni kita mula dengan bulan Rabiul Awal. Ada setengah ulama, ada setengah sahabat kata elok kita mulakan bulan tahun permulaan hijrah itu iaitulah pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, setelah bermesyuarat lama ni tuan-tuan, barulah akhirnya para sahabat sebulat suara iaitulah mengatakan bahawasanya permulaan tahun hijrah itu bermula pada bulan Muharram. Dah putus bulan Muharram. Sebab apa? Sebab melihat ataupun sebab dipertimbangkan dari sudut apa? Dari sudut mula-mula sekali keputusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat keputusan permulaan hijrah itu. Nabi nak buat berhijrah tu tuan-tuan. Keputusan yang Nabi buat tu bila?
iaitulah pada bulan Muharram. Jadi bermula daripada titik keputusan tu, sebab itulah para sahabat memutuskan bahawasanya tarikh kalender Islam ni tuan-tuan mula pada bulan awal, bulan Muharram. Sebab tu lagi kita akan start bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi semua tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kata sebut kata bulan Muharram ni tuan-tuan, sebab itulah bila kata Muharram, apa maksud Muharram? Dia asal daripada kalimah harrama yuharrim. Kemudian maksudnya Muharram, bila kita sebut Muharram, maksud dia apa dia? Iaitulah yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Iaitulah yang diharamkan berperang. Berperang. Sebab itulah tuan-tuan, bulan Muharram termasuk di dalam 4 bulan haram yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, iaitulah apa dia? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Itu di antara bulan-bulan haram. Baik. Kemudian bila kata peristiwa hijrah Nabi SAW ni tuan-tuan, merupakan satu peristiwa yang sangat besar pada umat Islam Nabi, pada umat baginda Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, Madinah Al-Munawwarah merupakan satu tempat permulaan ataupun satu titik permulaan perkembangan Islam ke seluruh dunia, dan juga hinggalah kekal sehingga sekarang. Kekal sampai tempat kita ni tuan-tuan. Mana titik permulaan dia? Iaitulah di Madinah Al-Munawwarah. Sebab itulah tuan-tuan, Madinah Al-Munawwarah asal namanya Yathrib. Kemudian apabila Nabi SAW berhijrah sampai saja di kota Madinah, kemudian ditukarkan nama Yathrib itu dengan Madinah Al-Munawwarah, iaitulah kota yang bercahaya. Bercahaya dengan sinar baginda Nabi SAW, bercahaya dengan sinar Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, peristiwa hijrah ni cukup perit bagi Nabi. Cukup perit. Nabi berjuang sehabis-habisan keluar daripada kota Mekah tu tuan-tuan, dalam hal keadaan baginda ni diancam oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy nak bunuh Nabi ni tuan-tuan, bukan senang-senang nak keluar daripada kota Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda Nabi SAW. Nabi boleh keluar daripada rumah hal keadaan kaum Quraisy yang mana ketika itu berada di luar rumah baginda Nabi SAW, tak sedar pun Nabi keluar. Tak sedar Nabi keluar. Dan Nabi ni tuan-tuan, Nabi keluar tu daripada kota Mekah, Nabi tak ikut jalan seperti mana jalan yang dilalui oleh orang-orang kebiasaan orang lalu pergi ke Madinah. Nabi terpaksa melalui satu tempat yang penuh gersang, penuh tandus ni tuan-tuan, tempat yang tak pernah dilalui oleh sesiapa pun.
barulah didirikan masjid
terus mendadak. Takut apa? Takut kita lalai. Ulama kata apa? Kita kuih jemu. Sebab tu tuan-tuan kalau buka kitab penawar bagi hati ni tuan-tuan, kitab tasawuf tuan-tuan, semua ulama sebut bila kita nak buat satu perubahan daripada yang tidak baik kepada yang baik, iaitulah perubahan secara beransur-ansur. Buat tu secara beransur-ansur, bukannya buat secara mendadak. Asal kita makan nasi 5 pinggan, tuan-tuan, aku nak berhijrah, aku nak makan sepinggan saja, hijrah lah tu. Tapi macam mana nak berhijrah, nak makan sepinggan saja sehari, tuan-tuan? Adakah terus mai esok tu aku nak makan sepinggan saja? Tak. Buat sikit-sikit. Mai seminggu aku nak makan nasi 4 pinggan saja. Mai seminggu yang akan datang pula aku makan nasi 3 pinggan. Mai seminggu yang akan datang pula 2 pinggan. Mai seminggu yang akan datang pula sepinggan. Mai seminggu akan datang tak makan bongsong. Dengan mai tak makan bongsong, tuan-tuan, makan sikit. Itu dia. Itu hijrah. Kita nak berhijrah diri kita ni, tuan-tuan. Dulu kita ni jahil. Kita jahil. Lah aku nak berhijrah, aku nak alim. Tapi alim dengan cara macam mana? Alim dengan cara menuntut ilmu. Jadi maksudnya kita berhijrah tu dengan cara macam mana? Iaitulah berhijrah dengan cara kita mai menuntut ilmu. Itu dia, tuan-tuan. Tapi bila kita dah orang kata apa berhijrah ni, tuan-tuan, kadang-kadang perlu juga dengan niat yang ikhlas. Perlu kepada niat yang ikhlas. Sebab itulah, tuan-tuan, kadang-kadang setengah orang dia berhijrah, aku dulu jahil, mainlah aku nak mengaji Tapi mengaji sebab apa? Takut orang masjid kata kat aku ni penyegan, tuan-tuan. Tu maksudnya dia ikhlas ke tak? Tak ikhlas. Bila dia tak ikhlas, hijrah itu adakah bermakna? Tidak bermakna. Sebab itulah, tuan-tuan, pada peristiwa hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah ni, tuan-tuan, ada sahabat yang mengadu kepada baginda Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, ada seorang sahabat ada seorang sahabat yang mana sahabat ni dia mai berhijrah bukannya sebab kerana Allah dan juga Rasul, tapi mai hijrah ni sebab dia nak kumpul harta, dan dia mai berhijrah ni pula sebab dia nak kahwin dengan seorang perempuan. Kemudian barulah Nabi SAW kata apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu semuanya bersandarkan kepada niat. Lepas tu Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Hijrah tu kerana Allah dan Rasul. Hijrah bersama dengan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah tu, dia hijrah tu sebab apa? Aku berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu kerana Allah dan juga Rasul. Maksudnya apa dia? Maksudnya dapat ganjaran pahala akhirat kelak. Allah Ta'ala balasnya syurga. Tapi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalaulah dia mai hijrah ni sebab apa? Sebab hal kerana keduniaan ataupun kerana dia nak nikah dengan perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah itu kepada apa yang dia niatkan. Apa yang dia niat hijrah itu? Kalau anak kerana dunia, hang dapat dunia saja. Kalau hang hijrah kerana nak perempuan, nak kahwin, hang dapat perempuan tu lah. Tapi nak dapat ganjaran pahala yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala akhirat kelak, tak dapat apa. Begitu juga dengan kita. Law ni, tuan-tuan, kita hijrah, nak hijrah macam Nabi tak boleh tak. Tapi kita nak hijrah dari sudut jihad kita dan juga sudut amal, orang kata apa, iman kita. Kita nak berjihad melawan hawa nafsu kita. Tapi kita berjihad tu, tuan-tuan, kerana siapa? Kita berjihad nak mai semayang berjemaah.
kita berjihad sungguh-sungguh melawan hawa nafsu daripada malas nak main mengaji. Tuan-tuan, kita berjihad, orang kata apa, kita berhijrah tu sebab apa? Kalau kita berhijrah tu kerana apa? Kerana nak tunjuk orang, ataupun kerana dia perasan diri dia tu hebat. Tuan-tuan, maka bila kata berhijrah macam tu, dia dapat hantu saja. Tapi kalau dia berhijrah daripada hak baik kepada yang lebih baik, ataupun daripada yang tak baik kepada yang baik ni tuan-tuan, kalau dia berhijrah tu kerana Allah dan juga Rasul, maka Allah Ta'ala bagi pahala ganjaran yang berlipat kali ganda kepada dia, insya-Allah tuan-tuan. Tu kita kena tahu konsep hijrah tu tuan-tuan. Bila kita faham konsep hijrah tu, insya-Allah. Ni kadang-kadang tuan-tuan, masuk tahun baru hijrah, apa yang kita rasa tuan-tuan? Kadang-kadang setengah orang dia tak rasa apa, langsung. Sebab tu kadang lebih meraihkan tahun 2015 tahun baru Haiya Masihi lebih daripada tahun hijrah. Kadang-kadang bulan orang kata apa, tarikh hijrah pun tak tahu. Ini berapa Muharram pun tak tahu. Ada hak ni kan, ada apa-apa tu, tahu lah. Kalau tak ada hak tu, tahu ke tak? Tak tahu. Apa payah bulan. Tapi kalau kata hak yang ni tuan-tuan, tahu. Hak ni semua tahu. Tapi kalau kata kalender Islam, ramai boleh katakan majoritinya tak, bukan tak tahu, tak ingat. Kadang-kadang kita ambil, orang kata apa, sambil lewat. Kadang-kadang main permulaan tahun hijrah pun tuan-tuan, tak disambut dengan yang sepatutnya. Apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Kadang-kadang setengah orang tuan-tuan kadang main baca doa pun tak, doa awal tahun, doa akhir tahun pun tak buat. Ini mana Rasulullah tak pernah buat, kita pandai-pandai ni mau bid'ah. Dia main tak bid'ah orang tu. Pemalas tu orang kata bid'ah. Cuba orang rajin tengok, tak kata bid'ah lah. Lepas tu tuan-tuan, kita ni apa-apa baca doa awal tahun pun bid'ah, akhir tahun pun bid'ah. Awak baca doa, Nabi pun suruh kita berdoa, kan bid'ah kot. Nak baca doa, memang baca doa tu tak bid'ah. Pandai jawab lah. Ni saya ni dua watak ni, Wahabi pun dengan ahli sunnah. Kata, memanglah doa tu bid'ah, tapi pi khusus buat akhir tahun tu pasal apa? Pi khusus buat awal tahun lepas tu pasal apa? Yang pi kata doa awal tahun, doa akhir tahun pasal apa? Awaknya kalau kita doa awal tahun, doa akhir tahun, adakah jadi satu jadi perkara itu orang kata apa, khurafat ke? Adakah satu perkara yang bercanggah ke? Tu dia. Adakah kita doa tu selain daripada Allah? Kalau kita doa tu selain daripada Allah, akutlah. Itu bukan bid'ah, tu sesat pun. Tuan-tuan, ni nak doa ke Allah, orang kata sesat, orang kata bid'ah. Bila kata wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, pakai ayat Allah habis. Tiap-tiap ayat bid'ah itu semuanya sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap yang bid'ah itu semua sesat. Dan tiap-tiap yang sesat itu dalam api neraka. Sebab itulah ulama hurai, bukannya bila kata wa kullu bid'atin dhalalah, kullu tu bukan maksud kata semua. Tiap-tiap bid'ah itu dhalalah, bukan maksud tiap-tiap, itu maksudnya keseluruhan bid'ah. Bila sebut kata kullu tu maksudnya banyak bid'ah yang dhalalah, banyak bid'ah yang sesat, tapi tak semua. Tapi banyak. Lepas tu dia kata kullu wa kullu bid'atin dhalalah. Dan tiap-tiap bid'ah itu bukan maksud tiap semua, maksudnya kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Betul. Tapi adakah semua bid'ah itu sesat? Dah. Sebab itulah ulama membahagikan bid'ah itu kepada dua, iaitulah bid'ah hasanah dan juga bid'ah yang dhalalah. Yang ni bila kata bid'ah hasanah, kita nak doa awal tahun, doa akhir tahun, tak
takkanlah nak doa ni dalalah kot, sesat kot. Tuan-tuan, mana ada datang pun tahu doa orang bagus doa. Datang pun tahu kata doa ni satu perkara yang baik. Sebab tu dikatakan bid'ah yang hasanah, yang baik. Kemudian bid'ah yang dalalah. Apa dia bid'ah yang dalalah? Yang sesat. Tuan-tuan, orang kata apa doa tu pi sebut nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tu sesat. Kita nak berdoa kepada Allah, bukan doa kepada orang lain. Bukan doa tu kita minta ke orang lain. Tak boleh. Tu yang kata sesat. Tu dia. Macam mana tuan-tuan? Lepas tu kita ni tuan-tuan, masyarakat kita lah ni ada setengah yang mana kata semua baca talqin sesat, tahlil apa semua sesat. Kita semua berhijrah. Hijrah so. Dan cerita pun nama ada hijrah. Dulu hang Wahabi pergi kepada ahli sunnah, hijrah lah tu. Dulu hang Syiah pergi kepada ahli sunnah, hijrah lah tu. Orang panggil hijrah iman. I'tiqad hang dulu, i'tiqad hang salah, pergi kepada i'tiqad hang yang sebenar. Akidah hang dulu salah, hang pegang tu tak betul, kita berhijrah pergi kepada akidah yang sebenar. Akidah apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana ada Nabi sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dia. Nabi tak pernah sebut Ahlus Sunnah. Jadi ada hadis Nabi, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Nescaya akan terpecahlah umat aku ini kepada 73 puak. Satu dalam syurga, 72 lagi masuk dalam api neraka. Kemudian ditanyakan, waqila, ada sahabat tanya, siapa wahai Rasulullah yang kata satu tu dalam masuk dalam syurga? Nabi kata apa? Al-jamaah. Al-jamaah. Tengok Nabi sebut jamaah saja. Nabi tak sebut ahlu sunnah pun. Tu dia. Kita ada setengah pandai-pandai Nabi sebut ahlu sunnah wal jamaah. Qila, kemudian Nabi kata apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Mana ada Nabi sebut ahlu sunnah wal jamaah? Nabi sebut al-jamaah saja. Tu dia. Jadi istilah ahlus sunnah ni tuan-tuan mai sejak bila? Kalimah ahlus sunnah tu, istilah ahlus sunnah tu mai waktu bila tuan-tuan? Guna waktu bila? Iaitulah pada akhir zaman sahabat. Pada akhir zaman sahabat, ketika mana Ibnu Abbas nak mentafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Itulah pada hari ketika mana satu kumpulan itu putih wajah mereka dan satu kumpulan itu hitam wajah mereka. Kemudian ditafsirkan, Ibnu Abbas kata apa? Yang kata putih wajah mereka itu ialah Ahlus Sunnah. Dan yang hitam wajah mereka itu Ahlul Bid'ah. Jadi mula guna istilah Ahlus Sunnah tadi tu lah. Lepas tu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu dia tuan-tuan. Sebab tu kita ni berhijrah tuan-tuan. Kadang-kadang kita setengah kita ni tak tahu aku ni akidah apa pun aku tak tahu. Aku pun tak tahu aku ni akidah apa. Aku berpegang pada apa pun aku tak tahu. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena mengaji secara khusus. Janganlah pergi mengaji secara umum sangat. Saya ni suka dengar ceramah ya ustaz. Bab-bab mengaji kitab ni saya tak boleh. Saya paling suka ceramah politik. Kalau kata baca kitab dan ada pun yang demikian itu, tu saya pening. Saya tak boleh dengar istilah gaya bahasa tu, saya memang tak boleh dengar. Tapi kalau bak hentam, yang tu memang saya pergi. Tuan-tuan, tu dia. Ni pun haru lah juga. Memanglah orang kata apa ceramah ni bagus, sebab nak menyedarkan kita, nak menaikkan semangat Islam kita, semangat jihad kita, nak menubuhkan sebuah kerajaan Islam apa semua tuan-tuan. Tapi mai hak mengaji, hak fardu ain, hak pituang tu, nak tegakkan Islam macam mana?
tuan-tuan. Ni main pilih pula cara mengaji. Tuan-tuan tak boleh pilih. Sebab tu kita ni paling utama ni dulu. Ceramah tu sampingan, sebagai nak penaik semangat kita. Ni sebagai nak pertambahan ilmu kita ni tuan-tuan, kita mengaji secara khusus. Mana dia ilmu tauhid, kita kena tahu, kena ada kitab dia. Kena mengaji satu ni apa dia wujud, apa dia wujud, artinya ada lawannya. Lawak tu dia jenuh lah ustaz nak kena reka lawak dulu, nak kena rangka lawak. Apa aku nak buat? Sebelum nak main mengajak, aku kena rangka 10 jenis lawak. Bukannya masuk maharaja lawak tuan-tuan. Orang da'i yang mengajak ni macam saya mengajak, bukannya kita main mengajak ni nak bagi orang gelak. Kita mengajar ni sebab apa? Sebab nak sampaikan ilmu, supaya orang hadapan ilmu itu boleh beramal dengan ilmu yang dia dapat. Itu tujuan dia. Sebab tu kadang setengah orang tuan-tuan tu macam saya mengajar satu masjid, ada seorang tu main cerita kat saya, ustaz ada juga orang macam ni. Orang macam mana? Kan ada ceramah satu ustaz selebriti lawak, dia tu jenis lawak. Lepas tu kebetulan ada kuliah saya agak malam tu. Lepas tu dia tengok, orang kata apa, dia punya iklan tu, aku nak pergi ustaz ni lawak, Ustaz Rizal tak apa lawak. Tu dia. Dia kata macam tu ke? Dia kata macam tu. Tak apalah, dia suka dengar lawak macam mana. Tu dia tuan-tuan. Pi tu tak dengar lawak. Lepas tu kadang setengah orang main balik, ustaz tu lawak sungguh. Lawak sungguh. Dia buat lawak apa? Tak, aku pun tak tahu buat lawak apa. Memang lawak lah. Tu dia. Boleh dapat tu. Intipati apa? Di sudut kesedaran dia tak ada sopa tu lah juga. Tu dia tuan-tuan. Lepas tu kita ni tuan-tuan jangan. Sebab tu kesungguhan dalam kita menuntut ilmu. Bila kata kesungguhan dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia tak kira. Kalau kebetulan dah ustaz tu nak buat lawak, tak apa, ambil pergi dia buat lawak. Tapi bukannya memanjang lawak. Aduh baca kitab, lu gelak orang-orang. Baca kitab sikit, gelak pula. Mengaji apa? Mana Imam Malik mengajar, mana lawak-lawak? Imam Syafi'i mengajar, tak ada lawak, serius semua. Sebab apa? Sebab nak menyampaikan satu ilmu ni perlu dengan keseriusan. Dia nak tahu. Nabi sampaikan dakwah, sampaikan wahyu ni tuan-tuan. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Adakah Nabi ni lawak sentiasa ada? Kita ni nak tarik orang muda, kenalah buat lawak. Tu dia. Tarik orang muda buat lawak. Tu kerja duk gelak tuan-tuan. Lepas tu kita perlu ada kesedaran tuan-tuan. Nak tarik anak muda tu tak apa, bagus, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi janganlah memanjang kita duk macam tu. Itu bila kita nak dapat ilmu. Lepas tu mengaji ni perlu ada apa? Kena serius. Aku tak kira lawak kata lawak, aku nak mengaji, aku nak dapat ilmu. Tu dia tuan-tuan. Tu bila kata kita berhijrah ni tuan-tuan, asalnya dulu kita suka dengar ceramah hak tu main mengaji, hak ni kita tak mau. Allah ni main berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukannya berhijrah kerana lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham konsep hijrah ni tuan-tuan, bila kita faham konsep hijrah ni, baru kita tahu macam ni kau yang kata hijrah. Bukannya hijrah ni daripada satu tempat ke satu tempat saja, tapi berhijrah dari segi iman kita.
Iman aku dulu, aku tak boleh kalau tengok anak dara mana mesti nafsu lah. Tadi. Tapi hijrah, aku nak tengok anak dara tak mau bagi ada nafsu. Api macam tu pula. Jangan tengok anak dara tu lah. Nak tengok anak dara tu juga, tu kan hijrah. Tapi aku nak tengok anak dara tu tak mau bagi ada nafsu. Sebelum ni aku tengok anak dara tu ada nafsu. Aku nak hijrah, tengok anak dara tu juga, tapi tak ada nafsu. Muhung kan. Tu muhung, tu kan hijrah. Tu nak mampu yang kata. Tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Bila kata hijrah, jangan tengok maksiat langsung. Itu dia, jangan tengok maksiat langsung. Sebab itulah tuan-tuan, segala anggota kita ni tentera. Mana raja dia? Hati kita. Dia. Raja dia hati kita. Hati ni, raja ni dia akan perintah. Tuan-tuan, perintah anggota kita ni buat. Kalau kata hak elok, elok. Kalau kata buat hak tak elok, tak elok. Sebab tu kadang setengah kita duk tengok maksiat tuan-tuan. Kita tengok tu, siapa mata kita tengok? Pasal hati perintah suruh tengok. Pasal apa kita nak pegang satu perkara benda yang diharamkan oleh Allah? Pasal hati kita suruh pegang. Semua raja. Hati tu raja tuan-tuan. Tangan ni raja pun dia bukan ada kepala otak apa. No. Dia hanya buat apa yang disuruh sahaja. Sebab tu akhirat besok tuan-tuan, Allah Ta'ala akan kunci mulut kita. No. Tapi siapa yang jadi saksi? Tangan kita, anggota kita, semua akan jadi saksi apa yang kita buat, insya-Allah. Sebab itulah tuan-tuan, insya-Allah moga kita hijrah. Orang kata apa, hijrah kita, orang kata hijrah Nabi SAW ni tuan-tuan, sama-samalah kita ambil pengajaran, ambil intipati dia. Semoga kita ni tuan-tuan beroleh iman yang kukuh, iman yang kuat, dan semoga kita ini tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga Allah tanpa dihisab. Nah, itu dia. Kita minta jangan masuk syurga dengan dihisab. Sebab dihisab ni teruk tuan-tuan. Nah, hisab ni teruk. Allah Taala hisab satu bila nak gagak nak boleh masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala hisab satu amalan kita tutup, ternyata salah, ternyata itu satu dosa, masuk dalam neraka berapa ratus ribu tahun tuan-tuan. Itu baru satu. Habis selesai satu, hisab pula lagi. Sebab tu kita ni tuan-tuan sentiasa minta, ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa dihisab. Masukkanlah aku ni ke dalam syurga tanpa dihisab. Sebab apa? Sebab takut bila kata kena hisab ni tuan-tuan, jenuh kita. Ni setiap amalan kita yang kita buat ni tuan-tuan, semayang kita belum tentu lagi sah ke tak sah. Tuan-tuan, ni kita main semayang maghrib tadi, agak-agak sah ke tak? Sah lah kot, aku ada wudu, aku tutup aurat, sah lah. Takkan tak sah kot. Itu pada kita, pada diri kita, kita kata sah. Tapi adakah di sisi Allah, Allah Ta'ala terima ibadat tu? Belum tentu. Sebab tu ibadat kita perlu ada apa tuan-tuan? Khauf war raja. Apa dia khauf? Takut. Apa dia raja? Harap. Takut apa? Takut Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu kita buat amal ibadat, kita perlu ada khauf, takut. Ya Allah, aku takutlah kalau hang tak terima amal ibadat aku. Tapi kena ada raja juga. Apa dia? Harap. Ya Allah, harap-harap Engkau terimalah amalan ibadat aku. Walaupun aku takut hang tak terima amal ibadat aku, tapi aku amat mengharapkan supaya Engkau terima amal ibadat aku. Itu perlu ada pada kita. Jangan kita bila kita semayang, aku ni aku rasa ahli syurga ni. Semayang jemaah tiap-tiap waktu, ni main ni majlis ilmu, ahli syurga lah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan terlalu confident sangat. Kita boleh tentu lagi tuan-tuan. Cuma kita harap saja moga-moga Allah Ta'ala terima amalan ibadat yang kita buat setakat ni tuan-tuan. Minta Allah Ta'ala terima. Sebab tu kadang-kadang setengah orang luar tuan-tuan. Setengah orang luar macam mana? Orang yang tak mau main jemaah, orang yang tak mau main nak tuntut ilmu, ataupun orang-orang yang tak mau semayang.
Mereka akan kata apa? Hampir mayang jemaah belum tentu lagi masuk syurga. Tu dia. Belum tentu lagi masuk syurga. Tak apalah tuan-tuan, memang betul. Memang kita belum tentu lagi masuk syurga. Tapi kita kata ke dia, hang tak main mayang langsung confirm masuk neraka. Tu dia. Dan hang tak semayang langsung confirm masuk neraka. Kami tak apa, kami tak tentu lagi. Hang confirm tak? Dia. Tapi jangan belah itu lah. Saya jangan buat lawak lah sikit. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu kita tuan-tuan, kita main semayang, tapi jangan kita peleceh orang. Kita buat amal ibadat, kita tengok ish, mereka ni tak tahu lah, teruk tu neraka mau buat dah. Itu dia. Okay, jangan tuan-tuan. Kita bukan bila kata kita buat satu amal ibadat mendekatkan diri pada Allah, tu kita peleceh orang-orang hak yang mana amal ibadat mereka sikit-sikit. Tak boleh. Sebab tu kita tu bila kata kita peleceh orang lain, menunjukkan kita ni ada apa? Sifat apa? Takabbur, besar diri. Kadang-kadang kita ada rasa sifat riya, nak menunjuk ke orang tuan-tuan. Kita rasa ujub, rasa puasan diri kita tu hebat. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, bila kata tengok orang lihat tak apa nak semayang, apa perlu kita buat? Kita nasihat dia suruh main semayang. Jangan peleceh dia, awak teruk sangat. Dia. Tapi kita buat apa? Kita ajak dia. Tak apa ni, kali ni cuba kita hang tingkatkan lagi ibadah. Jom kita pergi semayang sama-sama. Mau tak? Tu dia. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab orang yang kata apa lemah iman ni tuan-tuan, bila kata dikutuk, lagi dia jauh dengan Allah. Tapi kalau kata dipujuk, insya-Allah lagi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hak jauh ni kita kena pujuk bagi dekat. Bukannya hak jauh kita tendang lagi jauh. Tuan-tuan, jangan kita tendang lagi jauh. Kita dekatkan dia lagi tuan-tuan, insya-Allah. Jadi insya-Allah sekat dulu tuan-tuan, lebih lah jauh minta maaf tuan-tuan, telah jauh 10 minit. Baik, insya-Allah moga tazkirah yang tak seberapa bagi saya, tak seberapa ni, biasa-biasa ni tuan-tuan, insya-Allah moga dapat memberi manfaat kepada kita, dan insya-Allah moga Allah Taala masuk kita ni semua tuan-tuan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik itu semua daripada Allah, dan yang baik, yang jahat itu semuanya daripada diri saya sendiri. Walaupun hakikatnya yang baik dan yang jahat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.